Klinik atau pusat kecantikan? Ini pusat kecantikan. Kalau yang tak bertauliah ni lazimnya dia memang tak berdaftar dengan mana-mana. Pusat kecantikan, actually dia memang tak ada akses macam mana nak beli yang asli. Kewujudan pakar kecantikan tidak bertauliah yang menawarkan perkhidmatan rawatan estetik seperti filler sangat membimbangkan. Rata-rata mereka dikatakan tidak mempunyai kelulusan yang sah. Pengguna pula terlalu obses untuk menjadi cantik sehingga terpengaruh dengan tawaran yang diberikan. Menurut laporan Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2018, sebanyak 20,000 pakar kecantikan tidak bertauliah bebas menawarkan khidmat rawatan kecantikan di negara ini, termasuklah rawatan filler. Perkara ini dikhawatiri dapat mendedahkan pengguna kepada pelbagai komplikasi kesihatan. Takut side effect dia, kita tak tahu. Orang tu kalau yang tak bertauliah ni lazimnya dia memang tak berdaftar dengan mana-mana. Tak patutlah sebab dia berbahaya. Lagi-lagi individu tu kita tak tahu latar belakang dalam bidang perubatan ke dan sebagainya. Untuk jangka masa pendek memanglah untuk kita nampak untuk kecantikan, tapi itu hanya dari luaran. Yang dari dalaman yang macam memakan diri tu kita tak pasti lagi apa kesan sampingan dia. Perkara yang melibatkan kesihatan, terutama bahagian dalam manusia ni, patut dilakukan oleh individu yang bertauliah. Perlu ada sertifikat daripada Kementerian Kesihatan. So kalau individu itu tak bertauliah, berkemungkinan dia boleh menawarkan harga yang murah daripada orang-orang bertauliah, tetapi kesan jangka masa panjang yang akan diterima oleh pesakit itu ataupun orang yang mengambil filler itu, siapa yang akan bertanggungjawab di kemudian hari kan? Menurut pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, rawatan filler tidak boleh dilakukan oleh mana-mana pusat kecantikan. Jadi hari ini saya bersama dengan tim Suara Konsumer akan melakukan satu tinjauan ke pusat kecantikan untuk melihat sama ada mereka menawarkan perkhidmatan filler ataupun tidak. Filler tu dia asasnya guna apa Hyaluronic acid. Kita punya skin ada punya. Dia macam air punya. Sebab kita dah discuss benda ni. Selamat tak? Selamat. Ya. Memang selamat punya. Dekat sini doktor yang buat ke? Ya. Doktor estetik. Yes. Doktor estetik buat. Klinik atau pusat kecantikan? Ini pusat kecantikan. Harga yang ditawarkan pula agak tinggi. Ia dikatakan mampu mencecah RM3,000 bagi satu rawatan filler. Hasil tinjauan kami mendapati sebuah pusat kecantikan ini menawarkan rawatan filler dan meyakinkan kami bahawanya ia selamat untuk digunakan dan dikatakan proses ini dilakukan oleh seorang doktor bertauliah. Dr. Azizah Sulaiman berpengalaman lebih 15 tahun di dalam bidang estetik, menyatakan setiap pengamal perubatan harus melakukan prosedur yang betul semasa melakukan rawatan filler. Pertama, kita akan buat yang consultation, which is sangat penting lah. So kita akan terangkan apa kemungkinan kesan sampingan, apa results yang dia akan dapat at the end of the procedure. So kalau patient faham and then dia memang itu yang dia nak, baru kita go ahead lah. And then kita akan ambil gambar before, after, and then kita akan tanya pasal dia ada masalah alergi ke apa-apa. Menurut Dr. Azizah, dia sentiasa memastikan klinik di bawah jagaannya hanya mendapatkan filler daripada pembekal yang sah sahaja. Sekarang ni banyak yang palsu yang kalau saya sebagai seorang doktor tengok pun tak boleh nak bezakan. Nampak sama. Sebab company yang mengedarkan filler ni, dia hanya jual kepada yang asli lah. Dia hanya jual kepada doktor yang bertauliah dengan klinik yang berdaftar. Biasanya selalu dengan pusat kecantikan. Actually dia memang tak ada akses macam mana nak beli yang asli. Sebagai Setiausaha Pertubuhan Doktor Estetik Berdaftar Malaysia, dia menyatakan rawatan filler bersifat sementara. Berbuat daripada hyaluronic acid. Yang jangka pendek ni biasanya kurang kesan sampingan dan lebih selamat. Yang tetap macam silikon, yang tetap ni kekal lama lah dalam kulit. Tapi chances of kesan sampingan pun tinggi.
Dr. Ungku Muhammad Syahrin Muhammad Zaman selaku pengerusi Pertubuhan Doktor Estetik Berdaftar Malaysia menyatakan rawatan filler hanya boleh dilakukan oleh pengamal perubatan yang bertauliah. Mereka mesti mengemukakan ataupun pesakit itu sendiri boleh mendapatkan kepastian daripada doktor sama ada doktor ni sudah mendapatkan sijil yang mengatakan mereka itu layak untuk melakukan rawatan estetik fillers tadi. Setiap pengamal perubatan harus menjalani kursus pentauliahan Letter of Credential and Privileging LCP. Lesen untuk melakukan rawatan estetik mesti dipamerkan di dalam klinik untuk pengetahuan umum. Kita panggil sijil ni LCP atau Letter of Credential and Privileging. Dr. Ungku Muhammad Syahrin turut menyatakan keadaan yang sangat membimbangkan di mana pakar kecantikan tidak bertauliah ini mendapatkan filler dari sumber yang tidak diketahui. Kalau kita pergi pada yang tidak bertauliah ni tadi, mereka ni automatically juga sumber bahan terutama macam fillers tadi kita tak tahu punca sama ada dah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, menggunakan bahan-bahan yang tak dibenarkan. Walaupun sumber asas filler adalah dari hyaluronic acid, tetapi komplikasi boleh terjadi jika teknik yang dilakukan adalah salah. Banyak yang jadi keburukan bila katakan penggunaan filler tu sendiri bahan tu salah, tak dibenarkan, teknik suntikan filler itu sendiri salah. Setengah-setengah daripada yang saya nampak komplikasi yang banyak timbul. Sepatutnya contohnya filler itu disuntik ke lapisan kulit yang lebih dalam tapi disuntik terlalu superficial sampai menyebabkan kesan sampingan, nodules, infection dan sebagainya. Pusat kecantikan yang menawarkan perkhidmatan pengamal perubatan tidak bertauliah boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kemudahan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998.